tips memilih emas yang terbaik. Tuan-tuan, apa maksud emas yang terbaik? Ataupun apa maksud silver yang terbaik? Maksud dia adalah emas ataupun silver ini yang tuan-tuan pilih ini berupaya untuk memberikan keuntungan yang maksimum kepada anda. Jadi dengan kata lain, bila tuan-tuan pandai memilih, maka tuan-tuan akan cepat dapat untung. Dan yang kedua, tuan-tuan boleh memaksimalkan untung. Jadi tips yang saya akan bagi pada malam ini, jika tuan-tuan ikut, insya-Allah tuan-tuan akan bahagia. Okey? So, tips yang pertama, macam mana cara nak memilih emas atau perak yang terbaik? Tips yang pertama adalah, yang pertama, mesti tengok spread. Spread yang paling rendah. Okey. Jadi, tuan-tuan, kenapa spread ini penting? Sebab spread inilah yang akan menentukan berapa banyak tuan-tuan akan untung apabila tuan-tuan menjual emas. Jadi, ingat satu tips. Bila tuan-tuan nak untung dengan emas, untung bukan waktu beli. Untung dengan emas adalah waktu menjual. Saya bagi satu contoh. Contoh sebenar. Okey. Saya pernah jumpa seorang lelaki yang melabur dalam emas tetapi menggunakan barang kemas. Dia tak tahu pasal jongkong, dia beli barang kemas. Jadi, dia beli barang kemas. Barang kemas, susut nilai dia adalah 25%. Okey, itu satu. Yang kedua, jongkong. Jongkong emas di kedai emas adalah antara 16 hingga 18%. Public gold. Contoh public gold antara 6.5% hingga 8%. Okay. So, dengan memilih emas yang spread dia paling rendah, tuan-tuan boleh untung dengan lebih cepat. Saya bagi satu contoh. Katakan orang yang beli barang kemas, individu A, orang yang beli jongkong emas dekat kedai emas yang jenama XYZ, tak sebut kedai emas je lah, kedai emas, tapi dia pun ada jual jongkong emas dan juga dekat public gold. Okay. Jadi kalau tuan-tuan beli emas, let's say tuan-tuan beli emas harga 60,000, kemudian tuan-tuan simpan 3 tahun, jadi 60,000 naik jadi 100k. Harga emas dah naik, so 60 naik jadi 100k. Jadi tuan-tuan seronok, wah dah naik 60,000, sekarang dah naik 100,000. Jadi tuan-tuan rasa happy. Tuan-tuan, harga emas naik 100,000, jangan happy lagi. Sebab untungnya adalah bila jual, betul? Jadi kita tengok berapa banyak tuan-tuan akan dapat bila tuan-tuan jual. Jadi harga emas naik 100,000, untuk orang yang melabur dalam barang kemas, susut nilai 25,000, maksud dia kedai emas akan tolak 25,000. So 100,000 tolak 25,000, dia cuma dapat 75k. Dia beli 60, dia dapat untung, dia dapat jual, dia dapat 75,000, maksud dia untung bersih dia cuma 15k. Nampak? Jadi orang yang beli jongkok emas dekat kedai, katakan dia beli jongkok emas harga dia 60k, kemudian naik 100,000, kemudian dia pergi jual, let's say lah kita ambil kedai potong 16,000, 100,000 tolak 16,000, maksud dia tinggal 84,000 je. So 84k. Maksud dia kedai tolak RM16,000. Dan yang ketiga, beli kat public gold. So kalau yang 50 gram tu lebih kurang dalam 7.5%. Kalau 100 gram 7%. Ni saya ingat lah. Okay, let's say beli 100 gram.
7% ataupun 50 gram 75%. So beli jongkong harga 60k, kemudian harga naik jadi 100k, kemudian tolak kat public gold tolak RM7,500 sahaja. Jadi 8,000, so tolak RM7,500. So berapa tinggal? Cepat tolong kira. 100k tolak 7k, 93, 92.5. Jadi tuan-tuan bayangkan, bila harga emas naik 100k dengan spread 25%, yang ini cuma dapat 75k, yang ini dapat 84k, orang yang buat invest dengan PG dapat 92.5k. Beza jauh ha? Jadi tuan-tuan, sebab itu tips yang pertama, sebelum beli emas mesti tahu berapa spread. Tu dia, tips yang pertama. Bukan harga. Harga yang termurah adalah tips yang kedua. Lepas spread, barulah kita pergi kepada tips kedua. Tips kedua, barulah harga per gram. Macam mana kita nak pilih tempat yang bagi kita untung yang lebih? Kita tengok berapa kos harga per gram dia. Jadi kita tengok, biasanya tuan-tuan, formula dia adalah harga emas campur dengan whatever cost. Campur apa kos yang terlibat. Contoh, kalau beli dekat public gold, harga emas campur dengan gold premium. Kalau beli dekat public gold secara easy payment, syariah easy payment, maka tuan-tuan bayar harga emas campur gold premium campur easy payment premium. Okey. So, kalau dekat kedai emas, harga emas campur workmanship. Jadi janganlah gembira bila tengok harga emas dekat kedai murah. Sebab saya selalu jumpa orang tanya saya, "Cik Syukur, harga emas dekat kedai emas ni murah saja. Harga dia sekian-sekian, murah lagi daripada PG." Saya kata itu harga emas. Tapi kalau kita beli, dia akan campur harga workmanship. Cuba tambah harga workmanship, tengok, baru kita kira harga purata. Jadi tuan-tuan, harga emas campur dengan workmanship, kemudian bahagilah dengan total gram. So berapa tuan-tuan dapat? Jadi itu adalah dia punya total cost yang tuan-tuan bayar per gram. Sebab itu untuk orang yang beli barang kemas, salah satu triks yang dibuat oleh kedai emas adalah dia letak harga emas tu murah. Okay? Ini untuk barang kemas Dia letak harga emas tu murah supaya tuan-tuan dan perempuan tengok, harga emas tu murah, tuan-tuan akan berpusu-pusu, berebut pergi ke kedai emas tersebut. Dan tuan-tuan akan tengok. Tapi bila dia tambah WM, workmanship, tuan-tuan tengok lebih kurang sama je. Ataupun mungkin mahal lagi ya. So tuan-tuan, yang kedua adalah baru tengok cost per gram. Bagi mereka yang nak invest dalam jongkok emas, tuan-tuan kena tahu berapa harga emas dunia. Okay. Caranya adalah pergi dekat goldprice.org dan tuan-tuan boleh klik gold ataupun silver, tukar Malaysia ringgit, ambil gram. Jadi tuan-tuan akan dapati harga dia RM263.31. Baik, saya nak cerita sikit 263.31 ni harga apa Okey, tengok sini. 263.31. 262.33. Okey, sekarang dah berubah. Harga spot. Ini adalah harga emas dunia yang sedang didagangkan secara elektronik. Maksudnya dekat exchange ataupun kita panggil bursa. Dekat bursa saham. Sekarang ni bursa saham bukan Kuala Lumpur, Kuala KL lah contoh. Sekarang ni New York tengah buka. Okey. Harga emas didagangkan secara kontrak. Kita panggil spot gold. Kontrak secara spot 262.33. Ini adalah harga emas kontrak, iaitu paper gold, bukan physical gold. So, bila harga ini nak dikonvertkan menjadi physical gold, penjual kontrak ini bila kita ask for real gold, dia akan campur dengan macam-macam kos. Dia kos insurans dia,
transportation dia, banking charges, insurance. So dia akan campur. So kita panggil premium over spot price. Jadi harga emas dunia dipanggil spot gold. Bila jadi physical, dia akan campur banyak cost kat sini tuan-tuan. Insurance, transportation, bank charges, whatsoever. Jadi barulah dia akan jadi harga untuk dapat physical. Jadi tuan-tuan, jangan sekali-kali tuan-tuan tengok harga emas dunia spot gold 262 dan tuan-tuan tanya, kenapa harga emas dunia 262 tetapi harga public gold 283, 285. Tuan-tuan, harga ini tidak ada penjual yang boleh bagi emas fizikal dekat tuan-tuan. Harga ini tuan-tuan cuma boleh dapat jika tuan-tuan trade spot gold dekat forex tu. Dekat dekat online forex tu. Yang itu boleh dapat, tetapi no physical gold. Itu setakat main speculative price saja. Okay? So itu yang kedua. Yang ketiga, memilih emas yang terbaik. Yang ketiga adalah senang beli plus senang jual. Okay, now kita pergi dekat senang beli dulu. Senang beli ni bermaksud kalau tuan-tuan nak beli emas ni, macam betapa senang ataupun susah untuk tuan-tuan dapat. Saya bagi satu contoh. Saya dulu sebelum saya jumpa public gold, saya invest dekat bank. Okay, saya pergi dekat bank dan saya dapati nak beli emas di bank ni dia sangat susah. Nombor satu, kita kena pergi ke bank. Lepas tu bank pula dia buka waktu office hour. Saya kerja dekat universiti, waktu saya bekerja, bank bekerja. Waktu saya habis kerja, bank pun habis kerja. Jadi bila masa nak beli emas? Jadi pergi dekat bank tu kena ambil time off. Jadi susah. Okay, so banking hour. Jadi pergi sekali, dua kali, lepas tu dah surrender, dah tak convenient, susah nak beli. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, susah beli ni contohnya macam tuan-tuan beli emas dalam account. Ada bank yang menawarkan emas fizikal dalam bentuk account, tetapi dia cakap beli boleh beli RM10, boleh beli kecil-kecil. Tetapi kalau nak keluarkan emas tersebut, senang beli, tapi bila keluar dia cakap minimum kena keluarkan 10 gram. Contoh, ada bank yang kita beli sikit-sikit tapi nak bawa keluar tu 10 gram. Jadi tuan-tuan, kalau beli RM10, nak keluarkan 10 gram ni saya rasa bertahun baru dapat. Kalau macam public gold, tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh keluarkan minimum 1 gram. Jadi senang untuk beli 1 gram, boleh keluar physical gold. Okay? Boleh post tak? Antara perkembangan emas sekarang ni tuan-tuan, macam public gold ni, dia boleh post emas kepada tuan-tuan di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak. Emas tuan-tuan boleh dipost dan berinsurans maksimum 20 gram. Di mana saja tuan-tuan berada di seluruh Malaysia, public gold boleh post. Jadi tuan-tuan convenient. Tuan-tuan bayar online, lepas tu tuan-tuan request untuk buat GIT, Gold in Transit. Public gold akan post ke alamat tuan-tuan dengan insurans. Bila sampai ke rumah, tuan-tuan terus boleh buka, tuan-tuan dapat emas. Jadi sebab ada insurans, tuan-tuan tak perlu risau. Insurans cover kalau jadi apa-apa, hilang apa semua. Tak ramai, tak banyak company yang boleh menawarkan post berinsurans. Kalau tuan-tuan tengok yang jual dekat online ni tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak, banyak seller-seller online dia akan cakap bila post buyer risk. Buyer risk ni bermaksud kalau saya dah post, penjual dah post, jika berlaku kehilangan, risikonya ditanggung oleh pembeli. Kalau kena compare hilang semua, tuan-tuan, penjual tidak bertanggungjawab, pembeli bertanggungjawab. Mampu kalau hilang. Pernah tak emas hilang bila dipost? Jawapannya ya, pernah. Okey, kuantiti yang sedikit, kuantiti yang kecil boleh beli. Kita pergi dekat senang jual pula. Okey, senang jual ni bermaksud jika tuan-tuan beli emas, nak jual balik senang ataupun tidak. Yang pertama, jaminan beli balik. Okey. Macam public gold,
Public Gold dia bagi jaminan beli balik walaupun cala, gores, bengkok, terbuka seal apa semua, dia akan beli balik, dia bagi jaminan. Okey. So, tuan-tuan tak perlu risau. Ada syarikat emas yang mana dia jual emas fizikal kepada tuan-tuan, tetapi dia tidak akan beli balik. Tuan-tuan jangan heran ada syarikat emas yang buat gold trading. Bila tuan-tuan ambil emas daripada akaun simpanan emas dia orang tu, jadi physical gold, tuan-tuan cakap, boleh tak saya jual balik emas ni dengan syarikat? Dia orang cakap, no, kami tak menerima emas physical. Jadi kalau nak jual kat mana? Pergilah kedai emas. Tuan-tuan, kalau pergi kedai emas kena tolak 18%, 20%, tuan-tuan rugi. Jadi sebelum beli, tanya syarikat tu ada jaminan beli balik ataupun tidak. Ini adalah 3 tips macam mana cara nak memaksimalkan untung daripada pelaburan emas. Yang pertama tadi, pilih syarikat yang spread paling rendah. Okey, macam Public Gold, spread dia kurang daripada 10%. Yang keduanya adalah pilih yang kos per gram dia murah. Okey, kalau campur premium ke apa semua tu, dia masih lagi rendah. Dan yang ketiga ni ialah senang beli dan senang jual. 3. Kalau tak cukup 3, yang keempat, senang gadai. Antara produk yang paling senang digadai adalah produk Public Gold, especially yang local minted dinar dan local minted bar. So, kalau tuan-tuan nak tahu, ini produk yang paling senang digadai di Arhanu, sebab dia boleh dibuka seal dia. Jadi kalau tuan-tuan beli 15,000 jongkong 50 gram ni, tuan-tuan nak gadai, tuan-tuan buka. Lepas tu Arhanu dengan mudah boleh test, dan mereka boleh bagi tuan-tuan pinjaman sehingga 80%. So, itu adalah 3+1 tips bagaimana untuk memaksimalkan untung dengan emas. Saya tahu ada orang minat silver. Tuan-tuan, sama juga dengan emas. Tips yang pertama, pilih silver spread yang paling rendah. Spread silver adalah antara 12 hingga 14%. Okey. Tapi walaupun dia lebih sikit, tapi tuan-tuan, silver ni percentage harga dia naik biasanya lebih ganas, lebih tinggi daripada emas. Sebab tu orang beli silver. Yang kedua, dia murah. Yang ketiganya, silver ni make sure boleh senang beli, senang jual. Dan setahu saya, jenama Public Gold sahaja yang boleh digadai di koperasi dagang emas. Jadi kalau tuan-tuan beli silver jenama Public Gold, nak gadai, bawa pergi dekat office Public Gold, gadai dekat koperasi dagang emas, boleh dapat pinjaman sehingga 50% daripada nilai silver. So, kalau tuan-tuan tanya saya, gold dengan silver nak invest yang mana? Of course lah, invest dua-dua sekali, tuan-tuan. Saya ada gold, saya ada silver. Saya doakan semoga tuan-tuan yang beli emas dan simpan untuk jangka panjang akan beroleh keuntungan. Tips saya dah bagi, tuan-tuan cuma perlu istiqamah dan beli secara konsisten. So, terima kasih daripada saya. Akhir kata, selamat menyambut Hari Kemerdekaan, selamat bercuti dan selamat membeli emas dengan senyuman. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye.